Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal iman. Wa lakal hamdu an ja'altana min ummati sayyidil anam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita sama-sama membaiki diri kita dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berterusan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya sebahagian besar daripada manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka para jemaah, marilah kita masuk dalam kumpulan ini, kumpulan yang beriman dan beramal saleh, serta saling pesan memesan dengan kebenaran dan menasihati dengan ketulusan, serta bersabar di dalam melaksanakan ketaatan dan sabar meninggalkan larangan. Maka itulah yang dipesan kepada kita. Mudah-mudahan hidup kita akan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Para jemaah sekalian, hari ini kita sudah berada 12 hari bulan Sya'ban 1442, bersamaan dengan 26 hari bulan Mac 2021, bermakna kita akan bertemu dengan Ramadan hanya 2 minggu saja lagi. In ahyanallah, sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dan memang kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan jadikan Ramadan itu medan untuk kita memperbanyakkan, mempertingkatkan amal ibadat kita dalam semua sudutnya: puasa, solat, tilawatul Quran, tadabbur Quran, bersedekah, dan semua abwabul khairi wal barakat. Semua pintu-pintu kebajikan kita akan masuk, insya-Allah. Kemudian kita minta setelah tamat Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, wa taqabbalhu minna mutaqabbala, qabulkanlah apa yang kita lakukan itu ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, tajuk perbincangan kita ini satu sikap yang perlu digilap, yang perlu diperkasakan dalam jiwa seorang mukmin, iaitulah mari kita bertawadhu, dengan makna merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, merendahkan diri kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merendah diri kita kepada sesama kita. Sebab 3 perkara ini perlu kita gembelingkan, iaitulah kita tawadhu kita kepada Allah dengan cara kita menjadi hamba Allah yang sentiasa bertawadhu, yakni sentiasa tunduk, rukuk, sujud kepada arahan Allah Azza wa Jalla, dan juga sujud secara fizikal di dalam solat kita. Maka kerana itu dikatakan bahawa sujud itu ada 2. Sujud secara zahir, solat. Sujud secara batin, iaitulah kita tunduk kepada peraturan Allah. Sama juga bila kita kata amalan kita ni ada 2. Satu dia panggil amalan zahir, amalan batin. Yang zahir yang kita duk buat ni lah. Kita duk solat, kita duk puasa, itu nama dia amalan zahir.
Yang batinnya dalam hati kita tak tahu. Waktu kita sujud, hati sujud ke tidak? Waktu kita angkat takbir Allahu Akbar, hati kita membesarkan Allah ataupun tidak? Maka inilah yang perlu kita gilap. Ini yang perlu kita perkasakan dalam hidup kita, supaya sentiasa kita bertawaduk, merendah diri sebagai hamba Allah kepada Allah Al-Khaliq, yang kita puja, yang kita sembah, yang kita minta pertolongan, yang kita mengharapkan keampunan dan keredaannya. Maka inilah sebahagian daripada akhlak mulia yang perlu dimiliki oleh setiap seorang Muslim, iaitu kita tawaduk kepada Allah dan kita tawaduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita jumpa mana-mana ajaran yang diajar oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita buat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku suruh membuat sesuatu, kamu buat sedaya upaya kamu. Mana kalau kita tak mampu, kita kata astaghfirullah. Kita cinta kepada sunnah, kita cinta kepada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kami tak mampu nak buat. Kami tidak berdaya untuk melakukannya, maka itu duduk di bawah kategori orang yang uzur, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan jangan lupa sikap kita juga mesti bertawaduk, iaitulah memberi penghormatan sesama insan, meletakkan seorang manusia di dalam haknya yang sebenar. Nescaya orang juga akan menghormati kita insya-Allah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal ta'tihi, kamu dah buatlah kepada orang kama, sebagaimana kamu suka orang buat pada kamu. Firmanullah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Ta'ala yang diradainya ialah, dengar, ini diantara sifat-sifat orang mukmin yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, apabila mereka berjalan di atas muka bumi, berjalan dengan sopan santun. Kita ini tak kira lah sama ada kita berjalan kaki, kita naik motor, naik kereta, semuanya ada sopan santun. Kita tengok orang duduk berjalan, orang nak pitah jalan, kita perlahankan kenderaan kita. Ni setengah orang ni tengok orang nak potong jalan, dia bukan nak perlahan, dia patik kuat-kuat pula, siapa melompak kawan tu ke tepi. Jadi kita kata, itu pun tengok keadaan lah. Ada kala kita bagi orang masuk, mari pulak motor ke tepi, aksiden, itu pun satu masalah. Yang pentingnya, semua kita berjalan atas muka bumi ini ada etika, ada peraturan, ada tawaduknya yang tersendiri, yang perlu kita kena usahakan. Macam-macam manusia hari ni, dia beli motor molek dah, tapi dia tukar pula ejuh bunyi berapa satu kampung tu pedah berapa. Lain kalau buat ejuh besar ni siapa perengkak, orang tak boleh tidur dalam kampung bila kita balik, tapi minyak je jimat sangat-sangat. Logik. Ini minyak lagi makan kuat, telinga orang lagi sakit. Maka kita kata ini berjalan tidak dengan sopan santun. Tak kiralah apa saja pun. Kadang-kadang dengan kereta kita ejuh besar ke apa benda, duk pereh waktu tak ada kerja, ini juga perbuatan yang tidak baik. Ni orang duduk sebut, netizen duduk bising, dia kata hak kumpulan gatih basikal, dah lah jalan tak apa luas, dia tindak pula 2-3 lapis. Kita kata ini juga tidak sopan santun. Baik, itu dari sudut perjalanan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka akan menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Nah, kita jawab cara baiklah. Kalau orang provokasi ayat kepada kita, kita jangan japuk sama. Nah, sekali orang celek mata, kita 2 kali celek lah. Kita guna perkataan yang baik. Saudara, minta maaf lah kalau saya salah, saya minta maaf. Tak payahlah kita berkerah lengan, saya tak salah, awak. Dia akhir sekali awak dengan saya, akhir sekali naik siku, naik lutut atas kepala. Itu yang dikatakan tidak harmoni. Maka ataupun dalam ayat ini juga, wa idza
Iza khatabahumul jahilun qalu salama. Bila orang jahil cakap benda pelik-pelik dengan kita, qalu salama, orang panggil lalu gitu je, tak usah jangan layan. Itu juga ditafsirkan oleh para ulama Islam. Ayat ini dalam surah Al-Furqan ayat 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Islam agar sentiasa bersikap tawadhu, makna merendah diri. Sama ada dalam ibadah ataupun dalam amalan harian dan tingkah laku pergaulan yang telah kita bahagikan 3 perkara tadi. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadaku agar kamu saling merendah diri sehingga tidak ada lagi seorang yang berlaku zalim terhadap orang lain dan tidak ada lagi seorang yang sombong terhadap orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka kita sebagai seorang manusia, apabila dalam kalangan umat Islam saling membudayakan sikap tawadhu, masing-masing merendah diri, masing-masing hormat menghormati, pastilah keadaan dunia ini akan menjadi aman tentram dan penuh dengan kebahagiaan. Mengapa? Kenapa kita kata sedemikian? Kerana dalam masyarakat tidak akan ada orang yang menzalimi orang lain, dan tidak ada lagi orang yang sombong, ego, mendabik dada, dia saja betul, berbangga diri dan meremehkan orang lain. Punca kita remeh orang lain ni sebab apa? Sebab kita rasa kita sempurna. Pandangan siapa tu? Orang ni, oh tak ada pakar, tu bagai tak ada, sedap juga ayat dia tu, bagai tak ada CJ belakang tu, ataupun macam-macam lah dia punya alasan yang nak menjatuhkan kredibiliti seseorang. Maka dengan sebab itulah setiap Muslim mesti berusaha mengamalkan sikap tawadhu sehingga seluruh manusia akan terikut sama mengamalkan sikap tersebut pada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sebuah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan ini. Ma naqasat shadaqatu mimmal. Nabi kata tidak akan mengurangi harta kekayaan dengan sebab sedekah. Baru ni kita bincang bab sedekah kan. Ada orang tanya, Nabi kata tak kurang. Kalau kita sedekah, duit kita tak kurang. Tak kurang macam mana? Duit 10,000 jadi 9,000 dalam bank. Kita kata kurang di sini, tapi kita tukar akaun lain. Pindah akaun je. Daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Tak kurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan Allah tidak akan menambah terhadap seorang yang beri maaf kepada orang lain kecuali kemuliaan. Tak ada istilah dalam Islam ni kalau kita maaf kesalahan orang kita dianggap sebagai pondan, bacol, penakut. La. Kita kata itu orang yang baik, mempunyai jiwa besar. Nama dia akhlakul kibar, akhlak orang-orang yang berjiwa besar. Dulu saya dah cerita tentang bagaimana seorang tokoh ulama yang difitnah oleh seorang, kemudian bila kawan tu mati, dia pergi rumah si mati tu, jumpa dengan keluarga dia. Oleh kerana bapak kamu sudah tidak ada, patut aku bagi penampar hari ni tak? Sebab bapakmu lah menyebabkan aku difitnah masuk penjara. La, dia kata oleh kerana bapak kamu tidak ada, sekiranya kamu ada hajat, memerlukan bantuan, aku buka pintu, silalah datang bertemu dengan saya. Ini hadza akhlakul kibar. Ini contoh yang baik. Maka Nabi kata tidak ada orang yang memaafkan orang lain kecuali menambahkan kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Serta tidaklah seorang yang sentiasa merendah diri kerana Allah kecuali Allah akan meninggikan darjat kemuliaannya. Masya Allah, tabarakallah. Hadis riwayat Muslim. Maka para jemaah sekalian, hakikatnya tawadhu itu tidak akan menjadikan seseorang itu rendah diri, merendah martabat dan rasa hina. Sebaliknya akan menjadikan dirinya orang mulia lagi terhormat. Manakala kesombongan seorang manusia itu tidak akan membawa seorang menjadi unggul dan mulia, sebaliknya rasa hina dan tidak berguna pada pandangan orang. Kerana itu marilah kita memiliki sifat dan sikap tawadhu
demi meraih kebahagiaan, kemuliaan dan kehormatan di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah sekalian, demikianlah penting dan perlunya umat Islam kembali kepada akhlak yang mulia. Masyarakat perlu memahami tuntutan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan suluhan dan pencerahan kepada umat Islam agar menghiaskan diri dengan sikap tawadhu, sama ada dalam pergaulan seharian ataupun dalam bermasyarakat, sehinggalah kemuliaan yang hakiki dapat diraih secara pasti dan sempurna biiznillah. Qala Allah Ta'ala, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dan orang-orang yang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Itu pesanan daripada Allah. Kita juga telah dengar pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat tawadhu. Satu lagi kita ambil pesanan daripada seorang tokoh pendidik umat Islam, nama dia Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala, bagaimana tip nak menghilangkan sifat sombong dan keangkuhan dalam diri kita. Dia kata ada beberapa perkara yang kita kena buat. Tuan-tuan ingat, yang pertama, apabila kita bertemu dengan anak-anak, tengok budak-budak, anggaplah anak-anak itu lebih mulia daripada kita kerana mereka belum banyak melakukan dosa. Kita kata budak tahu apa? Dia tak ada dosa. Kita banyak cerita. Yang kedua, apabila kita bertemu dengan orang tua, anggaplah dia lebih mulia daripada kita kerana dia sudah lama beribadat. Yang kata Pak Cik ni petihah, betul-betul. Dia sudah belajar, setakat mana dia mampu, dia sudah beribadat. Kita baru berapa tahun, dia sudah berapa puluh tahun. Yang ketiga, apabila kita bertemu dengan orang alim, anggaplah dia lebih mulia daripada kita kerana mereka telah mempelajari dan mengetahui banyak ilmu. Kita ini tengok juga orang alim mana tu? Alim. Kalau kita tak setuju, condemn juga, tak jadi. Yang keempat, jika kita melihat orang bodoh, tengok orang bodoh tak erti, anggaplah mereka lebih mulia daripada kita kerana mereka melakukan dosa dalam kebodohan, dalam kejahilan, sedangkan kita melakukan dosa dalam keadaan berilmu dan berpengetahuan. Yang kelima, jika kita melihat orang jahat, janganlah anggap kita lebih mulia kerana boleh jadi suatu hari nanti dia akan bertaubat atas kesalahannya dan kita pula masih dengan kesombongan kita, ego kita, anggap kita sempurna. Akhir-akhir sekali orang lain potong queue, potong depan kita dengan sebab amalan dia, dengan sebab niat dia yang baik, dia telah tukar dia jadi orang baik, kita masih lagi dengan keangkuhan, dengan kesombongan, wal-iyazubillah. Dan yang terakhir, jika kita bertemu dengan orang kafir, katakanlah dalam hati bahawa suatu hari nanti mungkin kita doakan mereka akan mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla, mereka juga akan menjadi ahli syurga bersama-sama dengan kita, ya Rabbal Alamin. Wahai hamba-hamba Allah, mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita bersikaplah dengan sikap tawadhu, kerana itulah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan. Terdapat banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang tawadhu. Dari sudut praktikalnya, dari sudut amalinya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri turun bersama para sahabat ketika menggali parit di Madinah. Nabi kita mengangkat batu bata, mengangkat tanah dan sebagainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah diajar oleh Allah di peringkat awalnya supaya membela kambing. Itu menunjukkan bahawa tawaduknya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi juga menziarahi orang-orang miskin, orang-orang du'afa, orang-orang sakit, orang-orang yang memerlukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya sendiri, sebagaimana kata di Aisyah radhiyallahu anha, dia akan bantu kami buat kerja rumah kecuali apabila sudah masuknya waktu salat, maka pada ketika itulah Nabi kita akan berangkat ke masjid meninggalkan kerja-kerja yang dilakukan itu. Jadi para jemaah sekalian, ada seorang dalam kitab Hilyat Talibul Ilmi mengatakan bahawa orang mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu ni ada 3 jengkal. Ilmu 3 jengkal. Siapa dia masuk langkah yang pertama,
Mana jengkat, maknanya peringkat yang pertama takabbara, dia mula takabur, rasa dia pandai, orang lain tak erti, cerdik, macam-macam. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadha, bila dia langkah yang kedua baru dia rasa, oh ingat aku seorang yang pandainya, ramai lagi orang pandai. Kita gamak kita yang reti baca hadis, pandai kata-kata hikmat ni, rupanya orang lain bukan kata buat. Baru dia rasa tawadha. Wa man dakhala fi shibri tsalis, bila kita masuk langkah yang ketiga, alima annahu ma ya'lam, baru dia sedar bahawa dia sebenarnya tidak ada ilmu, tidak ada maklumat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, tahap perjalanan hidup kita tu kadang-kadang melalui pengalaman, kadang-kadang melalui pengkajian, kadang-kadang melalui pendidikan, pergaulan kita, baru kita nampak, oh dulu kita agresif, sekarang ni kita kena slow-slow sikit. Sebab apa? Sebab tahap-tahap pengajian kita tu berbeza-beza. Maka para jemaah sekalian, itulah yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, setiap masa bersifat tawaduk. Tapi kita kena ingat, tawaduk itu ada batasannya, ada tahap dia. Bukan mana kalau kita mari orang mari duduk bercerca Islam, maki Nabi, kita tawaduk juga. La, itu bukan tawaduk. Itu dia panggil orang tak erti, buat kira-kira. Maka kita bertawaduk dalam perkara yang boleh mengharmonikan keadaan dan boleh menaikkan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita belajarlah para jemaah sekalian supaya sentiasa bersifat tawaduk, khususnya khasnya kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam yang sama-sama dengan kita, lebih-lebih lagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.